Okay. So bismillahirrahmanirrahim, kita sambung kita punya yang semalam iaitu vektor. Okay, kamu tengok dalam buku teks lah. Okay, kita masih gunakan buku teks seperti biasa dan hari ni insyaAllah kita akan buat yang terakhir untuk vektor. Okay, kita dah buat semalam untuk vektor dalam satah katis. Okay. Ada apa-apa tak soalan dengan apa yang saya dah suruh buat? Okey kan? Tak ada apa Okay, ni dia. Okay, iaitu melaksanakan operasi aritmetik. Okay, ke atas dua atau lebih vektor. Janjang? Oh ya, aritmetik dan geometri. Okay, sebenarnya bila awak sebut janjang, progression ni, awak beruntung awak dah belajar masa level form, betul? Kan? Arithmetic and geometry progression sebenarnya awak belajar masa tingkatan 1 tak silap saya. Awak dah dikenalkan tajuk itu. Cuma awak tak menggunakan formula. Okey. Jadi kalau awak tengok dekat sini dalam melaksanakan operasi aritmetik ke atas 2 atau lebih vektor. Okey, dia kata penambahan 2 atau lebih vektor. Yang kat rumah nampak tak? Nampak. Okey. Jadi dekat sini dia kata dia bagi A, contohnya A-nya A1, A2. Okay, B-nya B1, B2. A tambah B, maksudnya tambah je lah. Okay, awak akan tambah ikut. Sebenarnya nanti dalam maths, you belajar matrix. Matrix, you akan tahu ada first row, first column. A berada di row yang pertama and berada di kolom yang pertama. Jadi bila kita nak menambah, kita mesti tambah yang pertama dengan yang pertama. Okay, yang kedua dengan yang kedua dan seterusnya. Jadi bila tambah A1 dengan B1, kita akan dapat yang ini, bawah. Dan A2 dengan B2, awak dapat yang ini. Maka A tambah B, ke atas ni dia tulis dalam lajur, yang bawah ni dia bagi dalam IJ. Okey, iaitu apabila kita menambahkan saja. Okey, boleh? Mudah saja ni. Okey, next kita tengok contoh nombor 17. A dia bagi 41, B-nya kosong -3, C-nya -16. Dia kata A tambah B tambah C, tambahkan saja atas. 4 tambah kosong, tambah dengan -1, you dapat jawapan 3. Kemudian seterusnya kita ambil bawah dekat Y dia. Okey, 1 tambah -3 tambah dengan 6. So you dapat jawapan di sini ialah 4. Okey, maka kita dapat jawapan 3, 4. Ini dalam vektor laju. Kalau dia kata dalam IJ, kita akan tuliskan dia 3I tambah 4J. Faham? Kalau dia tanya vektor unit mengikut arah A plus B plus C yang macam semalam, maka yang bawah dia awak kena cari magnitude, iaitu set 3 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2. Selesaikan yang bawah dapat 5. Faham? Ini saya kaitkan dengan yang semalam. Okay. Dan dia tengok soalan soalan B. V dia bagi 3I 2J, W 4I 5J. So I tambah dengan I, you dapat 7I. J dengan J, 2 tolak 5, you dapat -3. So dia buat dalam IJ. Boleh? Maksudnya sebenarnya apa-apa yang berada di luar, nanti kita akan jumpa tau. Contohnya dia kata 2A tolak B, maksudnya 2 tu darat je lah yang dalam untuk A tu. Macam tu. Macam algebra biasa. Tolak P tolak Q sama. Atas tolak dengan atas. X tolak X. Y tolak Y. 7 tolak 4, 3. -1 tolak 1 dapat -2. Ini dalam vektor lajur, yang B ditulis dalam I and J. Kemudian awak tengok, ni saya baru sebut tadi. Dia kata bagi setiap vektor berikut cari -3S. S dibagi -4, 2. Dia nak -3S.
Jadi darabkan saja yang dalam. Negatif 3 darab negatif 4 dapat 12, bawah dia negatif 6. Dia nak 2R. 2 didarabkan dengan R. You dapat 10I tolak 6J. Senang kan? Okey, yang ni pun sama. Dia dah darab, kemudian dia lakukan operasi tambah dengan tolak. Bermakna dia dah combine antara yang mula-mula saya bincangkan tadi dengan yang terbaru. Okey, ada tambah tolak tetapi dia ada darab di luar. So, macam ni darabkan dalam. Darab dekat atas, darab dekat bawah. Faris tengok whiteboard. Okey, darab dekat atas, darab dekat bawah. So, 3 darab 6, 18. 3 darab negatif 3, negatif 9. Okey, kalau awak nak darabkan terus negatif 2 dengan 7, kat dalam jadi 14, tapi luar akan jadi tambah. Yang luar ni akan jadi tambah. Tapi lebih mudah kamu kekalkan operasi, darabkan 2 dengan 7 jadi 14. 2 dengan 8 jadi 16. Operasi yang di luar kita kekalkan. Operasi tambah, operasi tolak. Operasi tambah, operasi tolak kita kekalkan. Faham? Okey. Kalau kamu darabkan dalam negatif 2 darab 7, kat dalam ni akan jadi negatif 14. Bermakna operasi kat luar akan berubah jadi tambah. Jadi kat situ dia lagi tak okey lah. Biarkan awak kekalkan operasi. Dah dapat 3 kurungan tu, dalam lajur tu baru tambah dan tolakkan. Clear? Okey, next. Kita tengok seterusnya. Okey, ini. Sama juga. Kan dia bagi 2A tolak B tambah C. Darablah 2 darab dengan A ni. Tolak dengan nilai B. Tambahkan dengan nilai C. Senang kan? Try buat soalan D sebab D tu pecahan. Buat soalan D sekarang. Cuba. Okay dah? Siapa dah bagi tahu jawapan?
Okey dah. Apa jawapannya? 7. Orang lain dapat tak? Dapat tak? Okey, saya dapat bang. Negatif? Awak cakap je lah. Negatif 1? Negatif 1. Jangan per bukan per. Asyad, kau dapat apa Asyad? 7/16. Berapa? 7 per pula 16. 7/16. Okey, kita tengok. Soalan kata dekat sini 1/4 B. Okey, 1/4 B. So, 1/4 B. B kita adalah 4, negatif 12. Okey. Tolak A. A kita adalah negatif 35. Tambah 3C. C kita 4, negatif 12. So, kita darab dulu. Negatif 1/4 ni. Okey, negatif 1/4 darab 4. Darab dalam. Darab dalam. Okey, maka kamu akan dapat atasnya sah. Subhanallah. Ambil soalan mana tu saya? Saya ambil mana tu? La ilaha illallah. C-nya. Yes. Thank you. C-nya ialah 18. Okey. So, yang dalam 1, negatif 12 bagi 4. Sini negatif 3. Tolak. Negatif 3. 5. Tambah. Jadi kekalkan. Apa ni dia punya operasi? 3 darab 1, 3. 3 darab 8, 24. Lepas tu 1 tolak dengan negatif 3. Dapat berapa? 1 tolak negatif 3 dapat 4. 4 tambah 3 dapat tu 7. Bang, macam mana kau dapat 1 atau tu bang? 1 tolak 3. Dia buat 1 tolak 3. Dapat negatif 2 tambah 3. Dapatlah dapat 1. Entahlah. Okey, yang bawah. Negatif 3 tolak 5. Negatif 8 tambah 24. Bawahnya 16. Faham? Senang je kan? Tapi soalan tak keluar macam ni. Ni sekolah darjah 1. Okey. Soalan akan keluar, dia kata akan buat vector unit. Mengikut arah. Macam itulah. Okey. So yang lain semua sama. Mudah je yang ini. Tak ada masalah. Okey. Kita tengok soalan. Ini soalan aplikasi. Okey, dia kata apa? Satu zarah bergerak dari titik A 50 dengan vektor halaju 3I tolak J. Selepas T saat meninggalkan A, zarah itu berada di titik S. Dengan keadaan OS ialah OA tambah TB. OA tambah TB. Dia kata cari laju dan kedudukan zarah itu dari O selepas 4 saat. Bilakah zarah itu berada di sebelah kanan asalan? Okey. Jadi kat sini kita keluarkan dulu. Kedudukan asal dia bagi 5, 10. Dalam IJ dia boleh ditulis 5I tolak 10J atau vektor laju 5, 10. Okey, lajunya dia kata kat sini 3I tolak J. Okey, ataupun dalam lajunya 3 atas, negatif 1 di bawah. So laju ialah magnitude. Okey, laju ialah magnitude vektor hal laju. Zarah berada di bahagian kanan kosong jika komponen J dalam vektor dalam kedudukan sifar. Maksudnya kosong, bila dia berada di kanan kosong, ini awak punya origin point. Berada di kanan kosong, maksudnya dia hanya bergerak ikut I. J-nya tak ada. Itu yang dimasukkan dengan komponen J vektor kedudukan sifar. Sebab dia tak ada naik atas. Dia hanya gerak tegak ke kanan. O kosong sama je lah lebih kurang. Asalan, origin point. Okay? Origin point itu 00, titik asalan. Dan kita cari dulu magnitude kepada V. Magnitude V maksudnya kita gunakan out punya V tu dia beri dah kan. Okey, V kita dia bagi tadi adalah 3, negatif 1. Cari magnitude. Okey, you akan dapat magnitude dia. Jadi kita akan tengok penyelesaiannya di sini. Okey. Jadi kalau awak tengok tadi, dia kata titik A berada di titik 5, 10. 5, 10 dan dia kata tadi kan bergerak ke kanan kan.
bergerak ke kanan iaitu sebanyak berapa tadi dia kata? 4 saat. Okay. Jadi awak tengok bila dia bergerak dekat sini, you akan tengok, you cari dulu dia punya magnitude kepada V. V kamu tadi iaitu 31. Okay, 31 iaitu awak gerakkan dekat sini, ini titik A awak. A kita adalah 510. A kita 510. Jom kita ya. Sebab soalannya tak sebelah slide saya. Okay, kalau pergi duduk dengan kawan. Okay, dia kata A-nya 510. Jadi kalau kita tuliskan dia dalam bentuk koordinat, itu kedudukan dia. Lepas tu dia kata hal laju 3 negatif 1. 3 negatif 1 dia bergerak sebanyak 3 dan negatif 1 ke bawah. Okey, 3 negatif 1. Bila negatif maksudnya Y-nya ke bawah. Maka dia sampai ke awak punya S, kan? Zarah itu berada di titik S dengan keadaan OS ialah OA tambah TV. Ini awak punya titik S. Maksudnya dia gerak naik ke 3, ke bawahnya 1. So awak nampak vektor magnitude kepada V awak adalah 3 kuasa 2 tambah negatif 1 kuasa 2. You dapat 10. Dia kata selepas 4 saat, okay, selepas 4 saat zarah itu berada di titik S, okay, dalam keadaan OS, okay. OA tambah dengan TV. OA, ini aku punya OA, okay. OA tambah dengan TV, maka awak dapat titik S. Okay, kemudian dia kata cari laju kedudukan zarah itu dari titik O, dari O. Selepas 4 saat. Okay, maksudnya kita nak cari sampai dekat S tu. Bila zarah itu berada di sebelah kanan asalan. Berada sebelah kanan asalan maksudnya selari dengan paksi X. Okay, jadi kita dah cari dia punya magnitude. Selepas 4 saat dia lalunya adalah A tambah 4V. Mana awak dapat 4V ni? Sebab dia kata selepas 4 saat. Okay, you darabkan dengan you punya hal laju. Okay, jadi awak punya A kamu iaitu titik 510. Dia masukkan 510, 4 ni sebab selepas 4 saat. Dengan hal laju 3 negatif 1. So dia darab 4, darab 3 negatif 1, you dapat selesaikan 17.6. Okay, itu awak punya keadaan kedudukan dia lah. Dan dia kata zarah berada di titik 17.6, vektor kedudukan selepas T saat. T saat maksudnya kita tak tahu lagi berapa T-nya. Jadi sekarang kita tengok kalau kita nak cari S tadi, kita menggunakan dia bagi OS sama dengan OA tambah TV. Ini yang diberi dalam soalan. OS sama dengan OA tambah TV. Apa di OA? OA kamu di sini adalah 510. 510. TV. Sebab soalan tanya, bilakah zarah itu? Maksudnya saya tak tahu saat yang keberapa. Sebab tu kat sini dia biarkan dalam sebutan T. So dia buat T, 3 negatif 1 adalah hal laju. Okay, so awak selesaikan dekat sini. Maka kedudukan zarah selepas T saat iaitu OS sama dengan, maksudnya you punya T tu sebab dia kata selepas T saat, ikutlah. Kalau selepas 4 saat, T-nya jadi 4. Kalau selepas 8 saat, T-nya jadi 8. So dekat sini soalan minta kita bentukkan persamaan secara am. Sebab dia ada sebut tak berapa saat? Tak ada kan? Cuma dia kata, bilakah zarah itu berada di sebelah kanan asalan? Faham? Jadi kita kena cari dia punya persamaan. Apakah persamaan yang kita dapat? Jadi persamaan tadi kita dapat daripada apa yang kita kira apabila selepas pergerakan 4 saat. Iaitu dia nak cari macam ni tadi kan, dari O pergi S adalah OA tambah TV. OA dah kekal, OA adalah 510. Kat sini pun 510. Awak tengok, OA sini 510, sini pun 510. TV. Jadi T kita ikutlah, kalau ada 4 saat kat sini 4. Kalau ada 5, 5. Jadi biarkan dia dalam sebutan T sebab kat sini cuma dia kata bergerak ke kanan. Maksudnya T-nya tak ada. Faham tak?
Jadi kita tak mencari jawapan sebab kita tak tahu dia nak berapa saat. Cuma dia kata dekat sini, bilakah zarah itu berada di sebelah kanan titik asalan. Okey? Jadi tadi kita dah tahu, berada di sebelah kanan asalan, ada tak bergerak ke atas? Tak ada. Kan saya dah kata tadi, bila dia berada di sebelah kanan asalan, awak tengok yang atas tadi saya lukis. Mana tadi ya? Bergerak sebelah kanan tadi. Yang saya buat titik. Ni. Bila dia kata bergerak ke kanan asalan, so kita hanya bergerakkan ikut X saja. Y-nya tak ada. Jadi kalau awak tengok dekat sini, kita akan kosongkan Y. So you ambil, zarah berada di sebelah kanan asalan apabila Y kosong. Kenapa Y kosong? Sebab dia hanya bergerak ke arah kanan ikut paksi X. Maksudnya nilai X-nya ada. Jadi kita ambil, kita nak masa situ you akan ambil 10 tolak T sama dengan kosong. Maka T kita dapat 10. Jadi selepas 10 saat baru kita boleh cari halaju dia. Sebab soalan dekat sini, bilakah zarah itu berada di sebelah kanan asalan? So jawapannya pada saat yang ke-10 iaitu jarak dia kita gunalah 30 kuasa 2. Iaitu macam mana kita dapat ni? 30 kuasa 2 tambah 10 kuasa 2 ni dari mana? Dari mana 3 dengan 10 ni? 30 dengan 10 ni? Apa dia? Ya, dah dapat nilai T, kita masukkan T. So first step tadi maksudnya kita bentukkan ungkapan dia. Dah dapat nilai T-nya 10, masukkan. Maka kita dapat magnitude antara A pergi ke M. So kita akan buat T-nya 10, 10 darab 3, 30, 10 darab negatif 1, negatif 10. So dia buat 30 kuasa 2 tambah 10 kuasa 2. Ataupun negatif 10 kuasa 2 samalah. Sebab negatif kuasa 2 ia akan kekal dengan positif. Okay, soalan aplikasi ini kita tak, kamu memang kena faham konsep dia kan, sebab dia kita kena bentukkan persamaan. Tak ada macam yang sebelum ni persamaan semua dah diberi, awak tinggal gunakan. Yang ini tak, awak kena bentukkan sendiri. Okay, tak apa. Kita tengok bentuk-bentuk soalan nanti, harap-harap kamu boleh nampak apa yang diminta. Okay, ni sekejap. You tengok pada, okay, you sini. Sekarang awak tengok, ni. Soalan nombor 2. Diberi P sama dengan K tolak 3I. Okey bang, Akil. Okey, P K tolak 3I tambah 14J. Q dah dibagi. Dengan K ialah pemalar jika P selari dengan Q. P selari dengan Q, dia suruh kamu cari nilai K. Nampak tak? Dia cari nilai K. Kalau kita buat P selari dengan Q dalam buku teks, dia buat apa? Kalau selari buku teks, dia buat P sama dengan KQ, betul? Tapi kat sini dia suruh cari K. Kan tak kepelik nanti jadi K kuasa 2. Sebab tu kita gunakan lambda. P sama dengan lambda Q. Okey? Boleh selesaikan tak ni agak-agak? Apakah P kita? K tolak 3I tambah 14J. Sama dengan lambda IK tolak IK pula. Sorry. Oops, sorry. Okey, jadi kat sini dia akan dapat I, lambda I tambah dengan K tolak 8J. Okey, soalan nak cari nilai K. So kita cari lambda dulu. Okey, kita cari lambda dekat sini. K tolak 3I awak samakan dengan lambda I. K tolak 3I. Kanan kiri ada I, kita boleh hapuskan tinggal lambda. So lambda kita dapat K tolak 3. Faham? Sebab I itu kita boleh hapuskan. So yang bawah J-nya 14 sama dengan lambda kita adalah K tolak 3. K tolaklah 8. So awak cari nilai K. Faham tak? Maksudnya dekat sini awak ambil dulu lambda. Jadi lambdanya dia dapat K tolak 3. Selesaikan nak apa? 14
K kuasa 2 tolak 11. K tambah 24. Okey, selesaikan. K kuasa 2 tolak 11K sama dengan tambah 10, betul? So K 10, 1 negatif. So K1, K10. Okey, jadi kat sini kita tak boleh ambil K1 lah. Kalau K1 maksudnya dia punya nilai dia tu akan dia sama je. Maksudnya dia akan dia vektor sama. Kalau K-nya 1. Sebab K ni kan awak punya sorry. Bukan K. Yang sekarang kita nak cari K, maknanya K kita ada 2 nilai. Okey. Jadi sekejap ya, kita masukkan dulu K tolak 3 P. P sama dengan lambda Q. K tolak 3 I, lambda I. Ya Allah, bising je. Negatif 3, sekejap ya. K tolak 1, mana ada silap tak? K tolak 3 I 14J sama dengan lambda I tambah K tolak 8. Lambda K tolak 3. Sebab soalan kat sini cari nilai K, maknanya K ada satu nilai saja. Ucap jawapan belakang K apa? 1 tolak 3. Latihan intensif 8.3 nombor 2. Memang dia buat 2 Sebab soalan ni yang mengelirukan. Biasanya bila dia kata cari nilai K, kita akan dapat satu nilai. Sebab tapi saya cek jawapan kita betul dah. So jawapannya 10 dengan 1. Faham? Okey? Cumanya biasanya kalau nilai K tu lebih dari 1, soalan akan kata cari nilai-nilai K. Jadi soalan sini mengelirukan. So jawapan kita betul lah. Jawapannya K 1 dengan 10. Boleh? Okey, cuba soalan nombor 4. Buat nombor 4 sekarang. Nombor 4 ni dia tanya BC. Ada tak BC direct kat sini? Cuba tengok soalan. Ada tak BC? Tak ada. So BC apa? Kita nak guna apa BC? Kita akan guna yang mana? Yang kat rumah boleh respon. Kalau tak awak rugi je tau. Awak takkan ada dah lah duduk kat rumah relax, nanti awak tak belajar. Apa dia? Yelah, tapi kita nak jadi BC. Kalau buat BR tak ada. Apa dia BC? Jadi dekat sini, ingat tak yang saya ajar awak hari tu guna yang ini? Jadi awak tengok A, B ialah 2I tolak J. Okey, dan AC awak adalah 10I tambah 5J. Soalan tanya BC, ada tak BC? Tak ada, tapi boleh cari tak BC? Apa dia? Apa dia? Saya nak jalan dia. Kalau dia nak BC, mesti ada jalan dia. Apa dengan apa? Ya, BA. C, B? Saya nak B bagi C. Ya, BA tambah AC. Nampak tak dekat sini? Ada B, ada C. BA tambah AC. Boleh cari? Okey, jawab soalan ni. Cepat. Nombor 4.
Dapat? Apa jawapan BAC? 8? Tak kisah. Boleh je. 8I tambah dengan 6J. Semua orang dapat? Dapat tak? Tak dapat? Kenapa? Apa dia? Buka. Tak dapat lagi. BA apa BA? Dari B pergi A apa? Tengok awak punya buku teks. Okey, dia bagi AB 2I tolak J. Kalau B pergi A? Ya, negatif 2I tambah J. Faham tak? Kenapa awak tak faham? Dah lama dah ni. Di mana tak faham? Tak faham soalan? Soalan nak cari BC. Yang ada kat situ AB dengan AC. Okey, kalau saya nak BC, so saya ambil apa? Saya nak dari B pergi C, saya mesti mula dari mana? Buka mas, tak apa jauh. Dari B pergi C, saya akan mula dari titik apa? Dari B, okey. So dari B awak nampak tak B tu dengan apa dia? B sebelah dia tutup huruf apa? Sebelah B huruf apa? Sebelah B huruf C. Huruf apa? Ini kakak awak tengoklah. Awak ni bila saya tanya tak faham awak kena cakap. Kalau awak tak cakap, lepas tu bila saya tanya balik awak tak faham awak kata, lepas tu best pula awak kata tak faham semuanya. Okey, awak kena ingat dari B nak pergi C. You mesti start from B until A. Pusinglah mana pun tak kisah. Okey? Jadi awak nampak dekat sini ada AB, kat sini ada AC. Saya nak BC. Saya dah boldkan warna biru kat situ, nampak? Ada B dari C. Jadi B dengan A. Jadi saya ambil BA, AC. Dia bagi A pergi B. A pergi B, 2I tolak J. Saya nak B pergi A. Opposite. So you tukar tanda. 2I akan jadi negatif 2I. Tolak J akan jadi tambah J. AC follow saja kat situ. 10I tambah 5J. Faham? Okey, selepas you dapat vektor dapat BC, boleh cari dia punya magnitude dia, vektor unit dia? Berapa magnitude-nya? 8 kuasa 2 tambah 6 kuasa 2 set 100 dapat 10. Okey? Kalau soalan A jawapannya yang atas ni saja. Ini A. Bila soalan B, ambil 8I tambah 6J bahagi set 8 kuasa 2 tambah 6 kuasa 2. Itu vektor unit mengikut arah BC. Jadi awak dapat 8I tambah 6J per 10. Okey, tolong tengok. Saya nak tunjuk kamu untuk meringkaskan jawapan dia. Okey, tengok 8I tambah 6J. 8 dengan 6 boleh faktorkan tak? Keluarkan berapa? 2 kan? So saya keluarkan 2. Kat dalam tinggal 4I tambah 3J. Faham? Okey, kat bawah 10 kan? Set 10 kan? Okey, ni nampak 2 tak? Kat sini atas ni 2 nampak? Ini 2. 2 kuasa 2 berapa? Ya, 2 kuasa 2, 4. Maka 2 ke atas jadi set 4. Okey? Dia nak, tak boleh. Tak boleh. Sebab dia 10. Ni tak boleh ringkas lah. Sebab, kalau dia set 4, dia kena darab dengan set berapa? Bukan. Set, dia 10. Subhanallah. Dia bukan set kan? Okey, sorry. Saya ingat dia set tadi. Dia jawapannya 10.
Jawapannya 10, saya ingat 10. So sini 5. Okey? So jawapannya 4I tambah 3J per 5. Ya, kecilkan. Kalau tak kecilkan pun tak apa. Boleh? Okey tak? Okey, ini dah daripada semalam saya tunjuk. Awak kaedah belajar communicate. Mesti communicate dengan kawan. Tak faham? Sebab kadang-kadang kamu faham, kawan tak faham. So awak boleh share. Jangan belajar sendiri. Belajar sendiri nanti kau jadi gila sekarang. Kalau belajar dengan kawan, gila sama-sama. Jangan gila sorang-sorang. Okey. Irfan, kau tendung apa Irfan? Kau tendung apa? Cantiknya Tals ni. Kau jangan berangan. Saya nampak sangat orang berangan. Okey, okey, dah. Betul tak? Bagus, saya suka berdebat dengan kawan. Taklah J lah, tak I, J, I. J tu dia kalau satu J, dia tak tulislah satu J, dia buat J je. Mana? Mana? Oh, kenapa jadi 6J? Dia memang kena ada dalam sebutan J, dia bukan 6. Kalau dia 1J, kita buat J je, satu tak payah. Kamu tak boleh buat tambah 6. Kalau buat 8 tambah 6 nanti dia jadi 14. Dia 8 tu X punya kan? X ada I. 6 tu J punya, Y punya kan? Y gantikan J. Faham? Itu yang dikatakan dalam sebutan I dan J. Clear? Clear? Okay, ada lagi soalan? Nak habis masa dah. Ada lagi soalan? Tak ada? Mana? Oh, AR. Ya, tertinggal. AR. Okay, cantik. Saya padam dulu. Kak Rumah dah tidur dah? Yang Kak Rumah dah tidur? Kak Rumah dah tidur belum? Dah tidur lah tu. Alhamdulillah dah tidur. Belum. Alhamdulillah tidur. Tercapai objektif saya hari ini, menidurkan orang di rumah. Okey dah? Awak guna statement BR sama dengan 1/2 BC. BC berapa tadi? Dah padam dah. Okey, 8I tambah 6J. Bermakna BR kita 4I tambah 3J. Faham? Okey, soalan nak AR. Apa? AR apa? Awak ada AB, awak ada AC, awak ada BR. So apa AR? Ya. AB tambah BR. Jadi kat sini kalau BR tak dapat tak boleh selesaikan. AB apa? 2I tolak J. Okey, BR apa? 4I tambah 3J. 2 tambah 4, 6I. Tolak J tambah 3J, 2J. Dah selesai. Faham? Saya dengar macam orang ada masuk. Adam baru bangun. Assalamualaikum cikgu. Adam kalau dengar suara hujan tu sah baru bangun. Okey, kita tengok soalan nombor 6. Soalan nombor 6. Okey, nombor 6. Diberi R, dia bagi S. R tambah S sama dengan 10. So, ini magnitude. R tambah S. Selesaikan dulu R tambah S. Berapa R tambah S? R tambah S jadi berapa?
I dengan I, J dengan J. Apa dia? Saya dengar. Apa kakak? R tambah S. R tu I dia dengan I dia tambahkan berapa? 2 tambah M, 2 M Izul. Aku tumbuk enggak sekarang. 2 tambah M, I. J-nya? Ya, tolak 8J. Ini R tambah S. Tapi dia ada modulus. Maksudnya cari? Ya, magnitude. Macam mana cari magnitude? Square root X kuasa 2. X-nya apa? 2 tambah M kuasa 2 tambah negatif 8 kuasa 2 sama dengan 10. Nak buang square root kuasa 2. Selesaikan. 2 kuasa 2, 4 tambah 2 darab M. 2M darab 2, 4M. Tambah M kuasa 2 tambah 64 sama dengan 100. Carilah nilai M. Faham? Cari nilai M, 100 tu bawa sini dululah. So, M kuasa 2 tambah 4M. 68, 32 betul tak? Negatif 32. Tekan kalkulator dapat nilai M. Okey, M dah berapa sini? M 8, 4. Positif, negatif. M negatif 8. Oops. M-nya ialah 4. Berapa? 2 nilai tu. R dengan S lari apa nak buat? Lambda. Lambda Okay, good. Kalau dia kata selari dengan paksi Y, menegak ke melintang? Menegak. Menegak apa yang kosong? X yang kosong. Jadi awak ambil ni 2R tolak S. Tolak S tu kat bawah. Jadi sama dengan awak akan ambil apa yang kosong? X sebab dia paksi Y yang ni kan. X kosong. Ini Y lah. So you dapat soalan apa ni? Astagfirullahaladzim. Ngigau ke apa saya ni? Tak. Dia kata selari dengan paksi Y. Ya Allah, ya Allah. Lapar. Cari dulu Dul. 2R. 2 darab R. Tolak dengan S. Baru dapat M-nya. Faham tak? Ni. Sorry. 2R maksudnya 2 darab dengan R. Tolak dengan S. Baru ada sebutan M. Sorry ya. Okay. Jadi dekat sini awak tengok. Sekejap Okay, 2R. 2R. R-nya adalah 2I. 2I tolak 5J atau 2 je lah. Tak payah IJ. Sebab saya nak buat dalam laju. Okey, 2 negatif 5. Okey, tolak S. S saya adalah M negatif 3. Dia kata selari dengan paksi Y. Maksudnya X-nya yang kosong. Kan? Sebab selari dengan paksi Y. Maksudnya Y-nya bergerak, X-nya yang kosong. Betul? So, ia akan dapat. Tak boleh juga. Jap. Tak, maksud saya X-nya kosong, tapi Y-nya kita tak tahu, kita akan ambil nilai 1 untuk Y. Okey, sebab bawah ni 2. Bawah ni negatif 5 Jap. Selari dengan 2R tolak S, 2R, 2 darab 2, 4, 2 negatif 5, 10. Negatif 10, 3. Selari dengan paksi Y, X yang kosong.
M ke atas. Jadi 4 tolak M. So biasa kita akan selesaikan dengan yang kosong tu. Tak, maksudnya bila dia kata selari dengan paksi Y. Okey, nanti saya tengok balik soalan ni. Saya akan tengok balik soalan ni Saya tengok balik. Yang ni kita akan bincang next class. Okey, tolong tengok modul. Tolong tengok modul. Okey, alamak. Sekejap ya. Sekejap. Awak, saya habiskan untuk konsep ya. Latihan-latihan saya tak buat lagi. So mungkin saya akan buat masa cuti ke untuk cover awak punya latihan. Okey, sekarang buat muka surat 164 yang kat rumah. 164. Dia tak buat lagi lah. Saya dah suruh dah semalam. Saya bagi tahu dalam Telegram. 164. Tengok muka surat 164. 164 6667. 164 6667. Saya rasa saya bagi tahu dalam Telegram semalam. Yang 5 kau dah buat apa? Semalam saya bagi 161 hingga 163, okey? So saya stop kat sini, jumpa next class. Okey, bye. Assalamualaikum. Awak rehat Waalaikumsalam. Dah, bangun. Tak tidur. Cikgu tak tidur, cikgu. Jangan kejut. Bangun.